Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin hadirat jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Ya, muka surat 20. Ya, masalah yang ke-20 kan. Kita tengok. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain. Kata pengarang, hukum makmum salam sebelum imam dengan niat mufaraqah. Makna dia makmum niat mufaraqah. Niat mufaraqah ni niat keluar daripada jemaah. Sama ada tuan-tuan nak baca sebutlah hati saja aku keluar pada jemaah, ataupun tuan-tuan berkehendak nak keluar pada jemaah. Niat ni maksud dia kehendak lah. Ada pun yang tuan-tuan lafaz itu adalah melafazkan kehendak tuan-tuan, sama ada di lidah ataupun dalam hati. Jadi bila sebut niatnya, tuan-tuan berniat, tuan-tuan berkehendak keluar daripada jemaah. Itu tuan-tuan berkehendak, bukan bercita-cita. Memang tuan-tuan berkehendak. Dengan sengaja tuan-tuan berkehendak keluar pada jemaah. Dengan sengaja berkehendak keluar pada jemaah. Ataupun tuan-tuan sebut saja keluar pada jemaah. Ataupun tuan-tuan tak sebut pun tak apalah. Dalam hati tu ada kehendak keluar pada jemaah. Kalau bercita-cita lain, cerita nak mufaraqah, itu tak mufaraqah ni. Mufaraqah ni bila kita aku keluar pada jemaah. Dalam hati lah kita sebut aku keluar pada jemaah. Itu mufaraqah. Bersengaja keluar daripada jemaah. Apabila makmum beri salam sebelum imam dengan niat mufaraqah, niat bercerai, niat bercerai daripada jemaah, mufaraqah, keluar daripada jemaah, maka hendaklah ditilik jika perbuatannya itu dengan sebab uzur tidaklah batal semayangnya. Kalau ada keuzuran tak batal semayangnya. Dia niat keluar pada jemaah dan dia bagi salam sebelum imam bagi salam. Contohnya uzur itu imam memanjangkan sangat bacaan atau imam meninggalkan sunat-sunat yang dikehendaki dengan sengaja seperti tahiyat awal dan qunut atau bacaan surah dan sebagainya. Kalau imam ni sengaja, ada imam yang laju sangat kan, laju sangat pun uzur, kita tak boleh ikut dia, kita boleh mufaraqah pada dia, kita sembahyang sendiri. Ataupun imam ni tak buat doa kunut, imam ni tak buat tahiyat awal sengaja, kalau dia terlupa lain, ni kita sembahyang dengan dia selalu, memang dia tak buat tahiyat awal, dia tak buat doa kunut, kita boleh niat mufaraqah daripada dia. Ataupun dia ni segala sunnah dia tinggal, sunat. Contohnya bila sembahyang subuh, maghrib, isyak, sunat baca surah, dia tak baca surah. Setiap kali sembahyang dengan dia tak baca surah. Boleh juga kita nak mufaraqah dengan dia. Dan jika ia berbuat dengan tidak sebab uzur, maka ada dua pendapat seperti mana juga mufaraqah tanpa uzur, maka lebih asah daripada keduanya tidak batal sembahyangnya. Tak batal juga, sama ada uzur ataupun tidak ada uzur tak batal. Tapi sebaik-baiknya kalau tak ada uzur tak perlulah. Kan ada tuan-tuan baca dalam sirah, ada seorang sahabat Nabi nama dia Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Dia sembahyang maghrib, dia baca surah Al-Baqarah. Baqarah ni surah yang paling panjang. Sembahyang maghrib baca Al-Baqarah. Jadi dalam ramai-ramai makmum tu ada seorang ni, dia jaga tanaman tuan dia, jaga air. Jadi dia kena tutup air. Kalau air tu dah penuh, dia kena tutup. Kalau dia tak tutup, air tu melimpah lah, takut pecah impangan tu. Jadi Muaz bin Jabal baca Al-Baqarah sembahyang maghrib. Mana orang sembahyang baca Al-Baqarah? Boleh je nak baca Al-Baqarah, tapi bacalah dalam 3 ayat, 4 ayat jadilah, jangan baca panjang. Muaz baca panjang. Dan dia mufaraqah, dia niat mufaraqah, niat.
dia keluar pada jemaah dan dia sembahyang seorang-seorang dan dia bagi salam. Jemaah tak habis lagi, dia mufaraqah, dia sembahyang cepat-cepat, dia bagi salam, dia pun pergi jaga kebun tuan dia. Berita ini sampai pada Nabi SAW dan Nabi menegur Muaz. Afatan anta ya Muaz, afatan anta ya Muaz, afatan anta ya Muaz. Adakah kamu nak menimbulkan fitnah wahai Muaz? Fitnah lah tuan-tuan. Kita sembahyang ramai-ramai, kita baca panjang-panjang, takut orang anggap Islam ni agama yang susah. Betul tak? Islam ni agama yang memenatkan. Sebab tu bila jadi imam tak boleh baca panjang sangat. Nak baca panjang ni sembahyang seorang-seorang. Jadi imam kita kalau bertasbih cukup dengan 3 ataupun setengah ulama kata 5 tasbih rokok tu kan. Ada setengah ulama kata 3 saja. Tapi kalau kita jenis cepat 5, sebab 2 tu untuk makmum bergerak. Kan makmum bergerak kan. Setengah ulama dia suruh 5. Setengah ulama, bukan semua. Setengah ulama bila tuan-tuan tasbih dalam rokok 5, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 5. 2 kenapa ditambah? Sebab makmum bergerak. Gerak makmum tu. Sama juga sujud 5. Tapi sebahagian ulama lagi tak, sekadar 3 saja. Tapi ada setengah imam dia 3 dia laju sangat. Betul tak? Laju sungguh. Orang kalau orang yang masbuk ni tak ada nak rokok dengan dia. Yang tu kena buat 5 lah kalau jenis laju sangat. Tapi jangan lebih daripada 5. Tapi kalau tuan-tuan sembahyang sendiri, lagi banyak lagi bagus. Tuan-tuan sembahyang duha kat rumah, lagi yang afdal bukan 3, lagi banyak lagi bagus. Tuan-tuan nak baca 5 boleh, 7 boleh, 11. Tuan-tuan nak baca 100 boleh, nak baca 200 boleh. Tuan-tuan boleh baca banyak mana tuan-tuan nak. Lagi banyak lagi bagus. Tapi dengan kiraan ganjil lah. 33 ke, 21 ke, 15 ke, terpulang. Lagi banyak lagi bagus. Baik. Cuma kalau jadi imam paling banyak 5, jangan lebih. Kemudian jadi kalau dia mufaraqah tanpa uzur pun boleh. Macam sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat pun boleh mufaraqah, dengan syarat setelah mendapat 1 rakaat. Kita sembahyang Jumaat, naik rakaat yang kedua sakit perut, imam baca panjang, boleh mufaraqah. Tapi orang memang pelik lah tuan-tuan, tengok dia ni pasal apa. Tapi boleh. Kita niat kalau keluar jemaah, kita rokok, kita sujud, kita seterusnya kita rokok, iktidal, sujud kita duduk tahiyat akhir dan kita bagi salam, dan kita boleh balik sah Jumaat. Kita dah dapat 1 rakaat dengan imam. Jadi boleh mufaraqah. Tapi pahala rugi lah. Pahala jemaah kita setakat mana yang kita dapat dengan imam, dia macam tu. Sebab tu orang yang masbuk rugilah sikit. Kalau dia dapat 1 rakaat dengan imam, 1 rakaat itulah yang 27. Fatihah dia 27, rokok dia 27. Dia 27 tu semua tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sembahyang dengan imam tadi, sembahyang maghrib 3 rakaat daripada awal sampai habis, tuan-tuan punya rakaat tu, rokok tuan-tuan, sujud tuan-tuan, iktidal tuan, semua kali 27. Siapa yang dapat 1 rakaat je dengan imam, maka 1 rakaat itu saja yang dikalikan dengan 7. Boleh lah. Jadi rugi. Banyak mana rakaat yang tuan-tuan dapat dengan imam, banyak itulah tuan-tuan darab dengan 27. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi di RNR, tuan-tuan tengok ada orang semayang di surau di RNR tu. Kalau mereka dah nak habis tahiyat awal, tahiyat akhir ke, ataupun dah rakaat yang terakhir, sebaiknya tuan-tuan tunggu jemaah lain. Itu lebih afdal. Maksud dia BP dia habis. Dia habis, lepas tu kita semayang dengan jemaah yang daripada awal. Betul tak? Kita semayang daripada rakaat pertama dengan sampai habis, kita berjemaah dengan jemaah tu. Boleh lah kalau dah nak habis lah. Kalau nak habis, tuan-tuan tunggu jemaah lain lah. Itu lebih afdal. Itu pun kalau ada jemaah. Tapi kalau tuan-tuan agak-agak ni memang dah tak ada orang ni, betul tak? Tuan-tuan ikut terus lah. Dia tahiyat akhir pun tuan-tuan follow lah. Tapi kalau masa dia tahiyat akhir, tengok ada lagi berapa orang mai kan, lebih baik update, tuan-tuan tunggu dia habis bagi salam. Jangan sembahyang terus, dia tak boleh 2 imam, haram. Tuan-tuan tak boleh dalam satu surau, satu masjid, 2 imam dalam satu masa, hukum dia berdosa. Contoh dah ada imam di depan, ada orang buat jemaah di belakang, yang kedua berdosa, menimbulkan perpecahan. Jadi kalau sembahyang di surau RNR tu, kalau dah ada jemaah di depan, tak boleh buat jemaah yang kedua. Tak boleh. Walaupun kita nak kasar, mereka tak kasar, tak boleh. Kita kena ikut mereka. Kalau mereka tamam. Kita berhenti di masjid, kita nak sembahyang kasar kan. Tapi masjid sembahyang 4. Jangan sembahyang kasar, sembahyang 4. Boleh lah. Sembahyang 4 ketika itu lebih afdal daripada sembahyang 2.
Boleh lah. Tuan-tuan ikut imam lah. Ataupun tuan-tuan minta tuan-tuan jadi imam, boleh jugalah. Tuan-tuan jadi imam, tuan-tuan bagi salam 2, yang belakang tambah 4. Tapi kalau tuan-tuan ikut orang yang sembahyang 4, tuan-tuan kena sembahyang 4. Tak boleh sembahyang 2. Tapi tadi niat 2 tak jadi, batal. Kena sembahyang, niat itu tak dikira. Walaupun tuan-tuan niat 2 qasran, saja aku sembahyang zuhur qasar ataupun 2 rakaat ke. Tuan-tuan nak sebut 2 rakaat boleh, sebut qasar boleh, sebut 2 pun boleh. Saja aku sembahyang zuhur qasar, maksud dia 2 rakaat lah. Ataupun saja aku sembahyang zuhur 2 rakaat, samalah. Ataupun sebut semua, saja aku sembahyang zuhur 2 rakaat qasar kerana Allah. Jadi tuan-tuan sembahyang niat qasar, rupanya imam sembahyang 4. Tuan-tuan kena sembahyang 4. Niat tadi tak kira. Imam. Boleh lah. Kalau tuan-tuan berhenti sembahyang 2, batal. Ada satu ustaz tu dia ajak macam tu. Tuan-tuan sembahyang qasar ikut imam. Bila imam naik rakaat tahiyat awal, imam naik, dia kata tak payah kita mufaraqah bagi salam. Mana boleh. Tuan-tuan buat macam tu, batal lah sembahyang tuan-tuan. Bila tuan-tuan ikut je imam, sembahyang tuan-tuan sembahyang imam. Boleh lah. Ya, sampai habis. Jangan pula mufaraqah bagi salam, tak boleh. Habis tu tadi niat 2 tak kira. Sama juga tuan-tuan pernah tak sembahyang witir, kita niat 2 rakaat, rupanya imam sembahyang 3 terus. Tuan-tuan sembahyang 3 terus. Tadi niat 2 tak kira. Imam punya niat. Powernya kuasa imam, niat imam tu. Ataupun kita niat nak sembahyang 3, rupanya imam sembahyang 2, 2 sudah. Boleh lah. Tak payah pula ngada-ngada nak tambah, tak payah. Ikut niat imam. Baik. Jadi tuan-tuan, macam itulah tuan-tuan. Kita boleh, sebaik-baiknya kita tunggu habis jemaah tu, kita mula dengan jemaah yang baru. Baik. Tapi kalau ada jemaah lah, kalau tak ada jemaah tak perlulah. Kalau kita agak dah tak ada jemaah, kita ikutlah mana yang ada kan. Baik, kemudian jadi kalau tuan-tuan nak buat jemaah yang baru, ingat setelah imam bagi salam. Saya dulu ada satu masjid di Selangor, saya mengajar lah. Ni saya tak mengajar lah, saya mereka buat masjid, lepas tu ada sikit konflik macam mana tau. Jadi saya tak mengajar lah. Ada masjid, bukan masjid Selangor, ada lah belah dalam tu lah, masuk Sungai Bayu, benda kan dalam tu sampai hujung. Jadi mereka ni tak suka dengan imam tu. Masalah macam-macam lah pandangan politiknya. Kemudian masalah imam ni tak main bertugas. Imam ni dia ikut jemaah tabligh. Tabligh ni okey lah tuan-tuan, boleh berdakwah. Tapi disebabkan imam ni bila dia ikut tabligh kan 40 hari kan tak main, 40 hari dia keluar kan. Dan imam ni maklum pada jemaah semua, saya dah minta kebenaran daripada Jabatan Agama Islam. Ni lah, minta pada Jabatan Agama Islam daerah lah tu, PTA. Rupanya dia tak minta, dia tipu makmum. Dia tipu makmum. Jadi imam tu tak ada 40 hari. Dan dia kata dia dah minta kebenaran. Rupanya dia tipu makmum. Kecil hati lah makmum. Lepas tu adalah masalah lagi, macam lah masalah peribadinya dengan dia tipu makmum ya. Jadi makmum kecil hati lah kan. Ingatkan betul dia duduk pergi 40 hari tak jadi imam ni, kebenaran jabatan. Jabatan agama kata mana ada, tak ada, dia bohong. Lagi kecil hati lah makmum. Jadi disebabkan tu makmum tak mau ikut sembahyang belakang dia. Cakap tak betul lah, tapi serban pakai. Serban tak lepas atas kepala, bagus lah tuan-tuan. Tapi ikut tabligh bagus lah. Tapi tan sudut tu tak bagus lah. Muamalah dia dengan apa? Dengan makmum dia tak bagus. Jadi makmum tak mau ikut dia jadi imam, tak suka dia. Dalam kes ni sebenarnya dia tak boleh jadi imam. Kalau makmum benci dia kerana sebab yang munasabah. Ini lah. Contoh dia tipu makmum kan. Gaji ambil, itu dah kan, gaji ambil, dia tipu makmum. Ya, kalau kes ni makmum tak suka dia kerana kesalahan dia, maka sembahyang dia Allah Ta'ala tak terima, pahala tak ada. Sembahyang dia bawa ke langit dan tak sampai ke langit pun. Imam yang jadi imam dalam keadaan makmum benci dia. Tapi kalau makmum benci imam ni, pasti imam tegur makmum. Ada juga, betul tak kan, imam tegur makmum. Contohnya makmum lepas sembahyang, orang berzikir, makmum menyembang. Contohnya lah, ada makmum dia menyembang, baik. Orang tengah berzikir, kuat pula tu, imam tegur. Makmum ramai-ramai tak suka imam. Ataupun imam tegur, makmum ada setengah masjid tuan-tuan. Lepas je habis sembahyang, pakak-pakak memang kosong terus tuan-tuan. Ni belah taping, kosong terus. Dia pergi mana tuan-tuan? Dia pergi isap rokok kat luar. Kalau seorang luar tu terpulang lah. Ni semua tuan-tuan. Ini semua masjid kaki isap rokok tuan-tuan. Memang kalau kuliah tu orang tak ada.
Pergi mana tadi ramai? Rupanya ramai-ramai isap rokok. Penuh. Gelap tapi menyala tuan-tuan. Menyala. Isap rokok. Jadi nak buat macam mana semua kaki isap rokok masjid tu. Ada masjid ni biasanya ada lah 2-3 orang ke 4 orang tu okey lagi. Macam tuan-tuan kan, mungkin lah ada isap rokok, mungkin isap rokok kat rumah, betul tak? Okey lagi lah, betul tak kan? Kalau boleh dalam, macam saya lah cikgu di sekolah, cikgu tak boleh isap rokok, kawasan larangan. Tapi ada je cikgu isap rokok. Tak cantik betul tak tuan-tuan? Pasal budak-budak tengok. Tuan-tuan yang isap rokok pun tuan-tuan tak bagi anak isap rokok. Betul tak tuan-tuan? Ke tuan-tuan bagi? Biasanya tuan-tuan tak bagi lah. Walaupun tuan-tuan isap rokok. Tuan-tuan tengok anak tuan-tuan tingkatan 2 balik sekolah isap gudang garam depan TV. Saya ingat tuan-tuan luku pula dia. Walaupun tuan-tuan isap rokok. Biasanya kita tak sukalah. Jadi saya kurang setuju dengan cikgu-cikgu. Saya tegur lah beberapa kali tegur. Anak murid, bila kita tak bagi anak murid isap rokok, anak murid kata tu ustaz isap rokok. Ustaz pun isap rokok. Tu ustaz tu isap rokok. Tu cikgu tu isap rokok. Sepatutnya nak isap rokok bukanlah di kawasan sekolah. Kesian budak-budak ni, betul tak? Budak-budak walaupun mak ayah dia isap rokok, mak ayah dia tak mau anak dia isap rokok. Habis duit kan, duit pun habis. Jadi sama jugalah. Kalau setengah orang kalau di masjid dia tak isap rokok, betul tak? Di masjid tak, kalau kawasan masjid tak isap rokok lah. Jadi masjid ni memang kebanyakan jemaah dia isap rokok dalam kawasan masjid lah, dia isap rokok. Jadi tuan-tuan, kalau imam tegur, imam kata tak boleh lah isap rokok, betul tak? Nak isap rokok luar pagar ke, betul tak kan? Ataupun dalam tandas ke, jangan bagi orang nampak lah. Contohnya lah, semua jemaah pakat marah imam. Contohnya lah, dalam kes ni semayang makmum yang tak sampai ke langit, boleh lah. Dia tengok salah siapa. Boleh siapa yang salah. Kalau imam tu betul makmum yang salah, semayang makmum yang tak diterima, pahala tak ada. Tapi kalau semayang imam yang salah macam kes tadi, maka imam punya pahala yang tak sampai. Jadi tuan-tuan, imam ni disebabkan perangai dia tak elok lah, jemaah tak mau semayang belakang dia. Sebab dia tipu jemaah banyak kali dah. Kemudian dan dia sebut lagi lah, banyak lah imam ni mengadu domba, melaga-laga kat orang, macam-macam tuan-tuan. Jadi saya tak kenal imam tu. Jadi bila saya mai, saya ikut je imam tu. Jadi jemaah di masjid tu, saya tak sebut lah tuan-tuan masjid mana, tapi belah selama lah, masjid ada banyak kat situ. Jadi jemaah ni dia pun tak ikut imam. Punya ramai tuan-tuan, dia pun duduk belakang. Imam jadi imam, yang ikut imam ni adalah 3-4 orang je jadi imam. Yang ikut imam tu 3-4 orang sikit je, termasuklah saya tuan-tuan. Habis tu yang ramai-ramai tu duduk belakang. Ramai tuan-tuan, dia pun tak mau ikut imam. Lepas imam bagi salam apa semua, imam bagi salam, baru dia pun kat belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bergema belakang tu. Dia pun buat jemaah lain kat belakang. Tak apalah, dia pun tak suka imam. Saya tak nak komen lah, sebab dia pun lebih kenal imam ni pun. Saya main mengajak Jadi tuan-tuan, dia pun semayang tak boleh, masa imam jadi imam tak boleh semayang, berdosa. Kena tunggu habis tu. Bila imam tu dah habis, baru dia pun start semayang. Tak apalah. Dia pun nak buat macam tu, terpulang kat dia lah. Tapi tak boleh buat 2 jemaah ketika ada jemaah yang pertama. Dia akan jadi fitnah lah. Baik, kemudian, jadi boleh, kesimpulannya tuan-tuan boleh mufaraqah, tapi rugi lah. Boleh mufaraqah, tapi rugi lah. Bila tuan-tuan niat mufaraqah, tuan-tuan punya rukuk, iktidal, tuan-tuan punya sujud setelah itu tidak lagi didarab dengan 27. 27 darjat. Kemudian, dan jika ia makmum tidak berniat mufaraqah dan beri salam, sedangkan ia mengetahui dan sedar bahawa ia mengikut imam, maka batallah semayangnya sama sekali kerana melakukan 2 perbuatan haram. Salah satunya mendahulukan ia imam dengan 1 rukun, dan yang kedua memutuskan ikutan imam tanpa niat mufaraqah, dan kedua-duanya adalah haram, batal. Kalau dia masih lagi makmum dan dia bagi salam sebelum apa? Dia bagi salam sebelum imam. Dia tak niat mufaraqah, dia bagi salam. Pertama, berdosa kerana dia mendahulukan imam. Yang kedua, dia memutuskan tanpa niat mufaraqah. Sepatutnya dia nak bagi salam, dia kena mufaraqah dulu, keluar pada jemaah. Itu yang sebut kat tuan-tuan. Kenapa? Bila dia ikut imam, dia berjemaah, dia tak boleh bagi salam dulu. Kalau dia bagi salam, dia berdosa dan batal sembahyang dia. Tuan-tuan bila sembahyang jemaah, tuan-tuan punya pahala 27 kali ganda, betul tak? Tahiyat akhir tuan-tuan dengan imam 27 kali ganda. Sujud tuan-tuan dengan imam 27 kali ganda. Jadi dia ada hukum hakam dia.
tuan-tuan tak boleh mendahului imam. Betul tak? Itu hukum hakam dia. Maknanya dia, tuan-tuan kalau buat apa-apa ibadah, tuan-tuan kena ikut hukum hakam dia. Jadi sembahyang berjemaah, selagi mana kita berjemaah, haram hukum ni kita mendahulukan imam. Dan kita baca hadis dia sebelum ni kan, diancam kepala ditukar menjadi kepala kaldai ataupun seluruh dia menjadi kaldai. Tapi kalau dia niat mufaraqah, tak apa. Tak apa, pasal dia dah keluar berjemaah. Boleh nah. Walaupun berjemaah itu sunat, tapi bila kita buat benda sunat, kita mesti ikut betul-betul. Macam saya sebut kat tuan-tuan berkenaan dengan daging korban kan. Saya pernah sebut kat tuan-tuan daging korban. Daging korban, bila kita buat korban, ingat daging korban bukan macam daging biasa, dia lain. Boleh nah. Siapa yang tak mau ikut, sebab apa? Sebab daging korban itulah yang kita akan tunggang dia nanti di akhirat. Korban itu pahala yang paling besar sembelihan ni, sembelihan korban. Tuan-tuan sembelih kambing, lembu tak niat korban, tuan-tuan dapat pahala bagi kat fakir miskin, tapi rugi ya. Contohnya korban nanti 10, 11, 12, 13, tuan-tuan korban 10 ekor lembu, tapi tuan-tuan tak niat korban, tapi tuan-tuan bagi kat fakir miskin, tuan-tuan dapat pahala. Tapi pahala tuan-tuan jauh beza dengan pahala korban, beza. Sebab bila tuan-tuan niat, tuan-tuan tak niat korban lembu tu, seekor lembu tuan-tuan tak niat korban, daging tu memang tuan-tuan punya. Tuan-tuan boleh jual daging tu. Nampak? Jual boleh. Tuan-tuan boleh bayar upah dengan daging tu boleh. Tuan-tuan boleh buat nasi lemak daging jual boleh. Tuan-tuan boleh bagi kat fakir miskin, ataupun tuan-tuan tak bagi, terpulang kat tuan-tuan. Betul tak? Tu tuan-tuan punya. Tapi bila tuan-tuan sembelih korban kerana Allah, oh daging dia lain. Dia jadi lain. Sebab pahala dia besar sebesar-besarnya. Bila nama je korban, kita sebenarnya korban, kita tak ambil manfaat pada dia. Itulah korban yang sebenar. Korban ni maksud dia apa? Mendekat. Korban ni maksud dia qaruba, mendekatkan diri dengan Allah dengan amalan itu. Itu maksud korban. Kita sebutkan berkorban jiwa dan raga. Kita korban jiwa dan raga. Itu korban. Korban ni tidak ambil imbalan. Saya bagi contoh kat tuan-tuan. Korban yang sebaik-baik korban, macam Nabi SAW berkorban. Nabi pernah korban 100 ekor unta, tuan-tuan. Kalau unta sekarang harga dia 8,000, lebih kurang dalam 800,000. Nabi sembelih dengan tangan Nabi 66. Lagi 34 Sayyidina Ali. Daging korban ni semua, tuan-tuan, Nabi ambil sikit sahaja. Sebelum tangan angkat. Itu saja Nabi ambil. Habis itu yang lain semua dalam Quran sebut. Fakulu minha, bila kita korban, makan sikit pada dia. Berkat. Makan sikit pada dia. Wa at'imul ba'isal faqir, berilah pada orang yang susah dan miskin. Itu daging korban. Sebab tu bila tuan-tuan niat korban, daging itu bukan tuan-tuan punya. Boleh Sebab tu bila tuan-tuan korban, tuan-tuan boleh tak jual daging tu? Tuan-tuan tak boleh jual. Walaupun tuan-tuan sembelih seekor 10 ekor lembu, tuan-tuan tak boleh jual walaupun sikit. Kulit pun tak boleh jual. Kalau jual hilang pahala korban, berdosa. Pasal apa? Nipu lah tuan-tuan. Tipu, bohong. Tuan-tuan kata tuan-tuan berkorban, dekatkan diri dengan Allah dengan sembelihan itu. Tiba-tiba kita ambil manfaat. Betul tak? Kita jual, kita buat bisnes, buat nasi lemak daging korban, kita jual. Sedangkan mana boleh lagu tu? Nabi Ibrahim masa dikorbankan anak dia kan. Nabi Ibrahim sebenarnya sembelih tapi tak makan. Nabi Ismail 3 kali sembelih. Tuan-tuan tengok, bila sembelih Nabi Ismail, kalau meninggal Nabi Ismail, Nabi Ibrahim tak ada apa-apa manfaat daripada dia, semata-mata kerana Allah. Sama juga Nabi Adam, anak Nabi Adam kan, Habil dengan Qabil kan, bila dia berkorban kan, satu bubuh kibas yang besar, satu lagi bubuh sayur. Allah Ta'ala pilih Habil punya, ambil terus 9 Habil bawa ke langit. Nanti yang itulah yang akan jadi ganti Nabi Ismail. Akan Jibril AS bawa kibas. Cerita korban ni tuan-tuan, bila kita sebut korban kerana Allah, daging tu bukan kita punya. Cuma kita boleh makan saja. Boleh makan boleh ataupun bagi ke orang. Sebab tu tuan-tuan tak boleh jual. Tuan-tuan sembelih banyak, ada 30 kilo kat rumah, jual berdosa. Hilang tuan-tuan punya pahala korban. Boleh tak boleh bagi upah pun tak boleh. Tuan-tuan daging korban banyak dalam rumah. Ada orang main paracun rumah tuan-tuan. Kita nak bayar dengan duit tak ada lah. Orang yang paracun tu kata tak apa, haji banyak daging korban, bagilah seorang sekilo batang pinang, kita pun bagi, berdosa. Hilang pahala korban. Ingat tu, daging korban bukan mutlak kita punya. Daging korban siapa punya? Fakir miskin punya. Fakir miskin, siapa yang miskin dia dapat daging korban, dia boleh jual.
Fakir miskin dapat banyak daging korban, pakat bagi kat dia. Dia boleh buka kedai daging jual depan rumah dia. Pasal daging korban memang dia punya. Ba'isal faqir. Ingat bila kita korban, VVIP adalah fakir miskin, bukan ustaz. Bukan ustaz, bukan ulama, bukan alim ulama. No. Tuan-tuan nak bagi kat ustaz, ulama, tok guru, bagilah. Tapi yang nombor satu yang kena utamakan adalah fakir miskin. Mindset tu ubah dalam ni. Ada orang kadang-kadang ustaz dia bagi bantuan pinjam. Saya pun ustaz, tuan-tuan, ada orang bagi kat saya. Tapi nak bagi-bagi je lah, terpulang saya ambil je. Tapi tolonglah janganlah bagi yang canggih-canggih lagu tu. Tuan-tuan bagi saya sapu juga. Tapi tuan-tuan utamakan fakir miskin. Ada orang fakir miskin main halau lagi. Tadi bapak hang dah ambil kan, ambil balik. Ada orang dia halau lagi. Sedangkan korban untuk fakir miskin. Jadi silap tuan-tuan. Sama juga kita yang tak miskin. Contoh saya, sebab orang bagi saya pasal saya ustaz lah. Saya mau kat asnaf. Orang bagi saya dapat banyak daging. Saya tak boleh jual tuan-tuan. Saya pun tak boleh jual, haram. Pasal saya bukan fakir miskin, saya bukan ba'isal faqir. Disebabkan saya ustaz, masjid ni bagi, masjid ni bagi, masjid ni bagi, mai hantar kat rumah dapat banyak kilo. Banyak sangat ni, buat nasi lemak jual, berdosa. Saya jual hak fakir miskin. Kalau banyak sangat nak buat macam mana? Saya bagi kat orang lain ataupun saya bagi fakir miskin. Boleh lah. Kalau saya dapat banyak sangat, pergi cari fakir miskin, saya bagi balik. Ataupun saya bagi kat orang. Saya tak boleh jual. Yang boleh jual hanyalah fakir miskin. Sebab Quran dah kata ba'isal faqir. Itulah korban. Dan tak boleh ambil upah dengan dia. Sebab tu Nabi SAW bila dia korban 100 ekor unta, semua tu bagi fakir miskin. Nabi ambil sikit untuk ambil berkat je. Habis tu yang tukang lapah, tukang kerat apa semua, bagi duit. Bagi duit. Tapi kita taklah buat lagu tu tuan-tuan kan. Pasal fatwa Jakim nanti saya sebut. Jakim kata yang datang buat kerja boleh ambil, tapi ambil atas dasar kita datang, orang lain dapat, kita pun dapat lah. Betul tak kan? Atas dasar hibah. Bila atas dasar hibah janganlah ada advan. Betul lah. Advan. Kalau nak advan juga boleh. Tuan-tuan ambil dekat duit tu, ambil lebih sikit. Itu yang sebenarnya. Sebab sebenarnya bila saya masuk korban, bila saya korban, tanggungjawab saya yang sembelih, tanggungjawab saya yang lapah kerat bagi fakir miskin. Sekarang kita tak buat. Kita gotong royong kan, orang main tolong. Betul tak? Orang yang main tolong tu berhak menerima upah, tapi daging korban tak boleh jadi upah. Tuan-tuan faham tu saya no? Daging korban tak boleh jadi upah. Itu ijma' seluruh ulama tuan-tuan. Kalau ada ustaz kata boleh, itu bukan daripada Islam lah tuan-tuan. Gitulah sebut. Tak ada ulama yang kata boleh. Daging korban tak boleh jadi upah. Jadi tuan-tuan, kalau ikut Nabi SAW, yang buat kerja semua bagi duit. Katakan yang buat kerja dia tak mau duit, dia nak daging, tuan-tuan pergi beli daging, bagi seorang batang pinang, tapi bukan daging korban. Jadi tuan-tuan boleh saja ambil lebih. Kalau satu bahagian itu 700, tuan-tuan ambil 800 untuk pengurusan. Pasti betul tak? Sebab tuan korban dah tak sembelih, tuan korban dah tak lapah, orang lain yang buat. Ambil lebih dan bagi tahu awal 800 ini termasuk pengurusan. Jadi hak 100 itu bolehlah bagi kat tukang sembelih ke, yang lebih tu kan, duit pengurusan, tak apalah. Tapi daging korban tak boleh. Cumanya kita di Malaysia, kita boleh ambil daging. Fatwa Jakim kata kita ambil kerana kita dah mai atas dasar hibah lah. Kita dasar hibah, siapa yang buat kerja, kalau yang buat kerja tu fakir miskin tak ada masalah lah. Katakan yang buat kerja tu bukan fakir miskin, maka dia boleh ambil atas dasar orang lain ambil, dia pun ambil lah. Kalau ada masjid yang buat makan, ada masjid kan buat makan, jangan khusus pada orang yang buat kerja, takut dia jadi itu upah untuk buat kerja. Habis tu nak buat lagu mana? Tuan-tuan panggil sajalah fakir miskin yang tuan-tuan kenal di sini. Mungkin ada 10 orang, 20 orang, tuan-tuan maklum nanti kita dah buat makan mai lah. Katakanlah yang fakir miskin tak mai, yang ada yang buat kerja saja, tak apa, tuan-tuan dah maklum, boleh tuan-tuan no? Sama juga lah ni ada bahagian, contohnya macam orang tak mau urus kepala. Kepala bukan semua orang nak, betul tak? Ke semua orang nak? Tulang, kepala. Ada setengah orang, dia fakir miskin, tuan-tuan bukan bagi tulang, bagi apa? Daging. Dia mesti daging lah. Tapi sebaik-baiknya yang tulang-tulang tu, kalau ada fakir miskin nak, yang afdalnya bagi kat dia. Itu yang sebaik-baiknya. Sebab kalau ikut orang Arab, dia tak makan tulang. Orang Arab, tulang ni jin yang makan. Tapi kita orang Melayu, kita kreatif tuan-tuan. Betul tak? Kreatif. Orang Melayu kreatif. Kalau di Indonesia tu, kulit tu dia buat ropok. Dia buat ropok tuan-tuan. Arab mana dia buat ropok? Dia habis kuat pun, dia lapah, dia buat apa?
kompang lah kan, kompang ke apa benda ke. Tapi nak urus tu bukan senang, susah. Banyaknya kulit-kulit orang tak urus adalah tanam betul tak? Tanam. Jadi macam mana nak buat? Masjid open, siapa yang nak urus silakan ambil, tapi kena urus sendiri. Betul tak kan? Kepala, tulang, kulit, perut kalau belum urus semua tak mau. Dah siap urus, pakat-pakat anak. Anak hang urus ya, macam tu lah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan bagi fakir miskin perut pula tuan-tuan. Tak jadi, dia kena bagi daging. Kok lah sini ada fakir miskin kata tulang saya boleh urus ke, kepala boleh urus, bagi kat dia itu lebih afdal. Boleh lah. Kalau tak ada, tuan-tuan boleh tanam saja, jangan jadikan upah. Sama kulit lah. Kulit tak boleh jual, tapi tanam tak apa. Kita tuang korban, kulit kita tak urus, kita tanam saja. Katakanlah ada orang nak beli, jual kat saya lah, nak saya bagi 100. Tuan-tuan jual, batal pahala tuan-tuan. Dia jual tak boleh. Boleh lah. Kalau dah tak mau urus, tanam saja, jangan jual. Tak boleh. Itu daging yang kita dah dekatkan diri kita dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang kita akan tunggang nanti pada hari kiamat. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, yang dah mai buat kerja, ambil sekadar mana orang lain dapat, macam itulah dia dapat. Okey tuan-tuan jangan ada kita bagi disebabkan dia buat kerja, dia dapat batang pinang, ekor, apa dia buat kerja. Yang ni dia tak jadi hibah, dia jadi upah. Boleh lah. Macam tadi saya sebut, orang mai rumah tuan-tuan, mesin rumput, lepas tu dah tak boleh banyak duit, kita kata ni saya sedekah. Itu bukan sedekah, tu upah. Boleh lah, kita beri kerana dia buat kerja. Itu nama dia upah. Walaupun kita sebut sedekah, dia tengok pada hakikat perkara tu. Kemudian tuan-tuan, jadi kalau nak keluar pada jemaah, nak bagi salam dulu, tuan-tuan kena mufarakah. Ni tuan-tuan tak mau nak mufarakah, tuan-tuan nak dapat pahala jemaah, tuan-tuan bagi salam dulu. Tuan-tuan tengok, semayang batal, dosa pun dapat. Nampak? Macam tadi ya. Banyak sangat kulit, dia tak mau tanam, dia nak jual, hilang pahala korban semua, dosa pun dapat. Macam tu jadinya. Macam ni ya. Nak pahala jemaah tapi tak mau ikut imam, bahaya. Dan saya cadang kepada tuan-tuan lah, kalau tuan-tuan nak korban, orang yang buat kerja ni dia nak daging, tuan-tuan pergi beli daging lah, senang. Betul tak kan? Tuan-tuan pergi beli batang pinang, tuan-tuan pergi bagi semua yang buat kerja batang pinang. Betul tak tuan-tuan? Sama lah, tuan-tuan boleh bagi daging. Baik. Ataupun tuan-tuan ada 5 ekor lembu, 3 ekor lembu tuan-tuan sembelih korban, lagi seekor tuan-tuan sembelih niat sedekah. Boleh Jadi yang sembelih tuan-tuan niat sedekah tu terpulang kat tuan-tuan. Tuan-tuan nak bagi orang ke, tuan-tuan nak jual ke, tuan-tuan nak buat BBQ ke, semua terpulang. Kalau kita betul-betul nak bagi daging korban dengan upah. Ala kulli hal tuan-tuan datang buat kerja, tuan-tuan ambil seperti mana orang lain dapat, macam itulah kita dapat. Boleh lah, itu tak ada masalah. Baik, kemudian mana ni? Dan yang kedua, dan sesungguhnya telah dijelaskan demikian dalam kitab Al-Kifayah, Kifayatul Akhyar, pada bab solat Jumaat, maka berkata pengarang, sesungguhnya makmum apabila menyertai serentak ia memberi salam dengan imam, maka adalah hukumnya sama dengan orang yang mufarakah dengan imam tanpa uzur dan tidak berniat mufarakah, dan itu batalah semayangnya. Dan jika ia berniat mufarakah, maka hukumnya seperti mana huraian yang telah lalu. Telah menjazamkan oleh Syekh Al-Qumuli di dalam kitab Jawahir pada sifat semayang, bahawa makmum apabila salam ia sebelum mulai imam salam nescaya batal semayangnya, dan jika ia tidak berniat mufarakah, dan jika ia niat maka padanya mufarakah tanpa uzur. Khilaf pada mufarakah tanpa uzur. Jadi kalau dia bagi salam setelah dia niat mufarakah, sah. Boleh dah, dia dah niat keluar pada jemaah, dia bagi salam, sah. Tapi dia tak niat keluar pada jemaah, dia bagi salam, batal semayang dia. Dan saya sebut sebelum ni tuan-tuan, kalau takbiratul ihram dengan imam serentak, batal semayang kan. Tapi kalau bagi salam serentak, makruh. Betul tak? Tapi dalam kitab ni ada ulama kata bagi salam serentak dengan imam batal. Ini pandangan pengarang kitab Kifayatul Akhyar. Boleh tak? Ada 2 pandangan ulama. Siapa yang bagi salam serentak dengan imam batal, satu lagi kata tak batal. Tapi kita elakkan bagi salam serentak dengan imam. Bukan salam kedua tuan-tuan, salam yang pertama. Salam yang pertama, imam dah bagi salam, barulah kita dah habis bagi salam, baru kita boleh bagi salam. Tapi sebaik-baiknya tuan-tuan bagi salam ni setelah imam bagi salam kedua-duanya. Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, jangan bagi salam lagi. Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, habis salam yang kedua, baru tuan-tuan bagi salam yang pertama. Boleh lah. Sama juga tuan-tuan bila tuan-tuan masbuk.
Jangan naik terus. Ada orang imam baru salam pertama dia naik. Boleh, bukan tak boleh. Imam salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, naik. Boleh, bukan tak boleh. Tapi kurang sikit, kurang afdal. Yang afdalnya setelah imam habis salam. Imam bagi salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, jangan naik lagi. Tunggu dulu. Imam bagi salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Wah tu tuan-tuan naik ya. Boleh lah. Ada habis salam yang kedua, tuan-tuan naik. Itulah yang sebaik-baiknya. Kemudian makruh makmum rokok atau sujud atau lainnya serentak dengan imam. Serentak makruh. Bila sebut makruh ni tuan-tuan, hilang pahala jemaah. Pahala jemaah tu hilang lah. Kiranya kalau dia rokok berserta dengan imam, rokok tu tak kali 27. Boleh rokok yang serentak dengan imam tu. Apabila makmum serentak mengerjakan rokok atau sujud atau lainnya daripada kedua-duanya dari rukun-rukun fi'li dengan imam, tidak batal sembahyangnya. Itu hanya makruh jua perbuatan itu. Kerana sabda Nabi SAW, idza raka'a farka'u. Makna dia bila imam dah rokok, baru rokok. Itu makna dia. Kalau tuan-tuan duduk belakang imam, tuan-tuan nampak imam dah rokok, baru tuan-tuan bergerak. Tuan-tuan duduk belakang imam, nampak imam dah i'tidal, baru tuan-tuan i'tidal. Tuan-tuan duduk belakang imam, dah nampak imam sujud, baru kita turun sujud. Bila dah nampak imam dahi dia kena di situ, baru kita bergerak. Boleh Walaupun imam tu belum lagi habis Allahu Akbar tu, Allahu Akbar, tapi dia dah sujud, kita boleh bergerak lah. Tapi kita yang duduk di belakang cukup sekadar mendengar imam punya takbir lah. Sami Allahu liman hamidah, baru bergerak. Allahu Akbar, habis bar baru bergerak. Itu cara kalau kita duduk jauh, kita tak nampak imam. Apabila imam rokok, maka hendaklah kamu rokok. Dan apabila serentak makmum dengan imam pada perbuatan semayang, tidaklah hasil bagi fadilat berjemaah seperti mana berkata Imam Rafi'i dan Ibnu Rif'ah, kerana ia menyalahi imam, menebak tak dapat pahala jemaah. Jangan serta dengan imam. Kalau orang yang semayang ikut serta dengan imam, lebih baik dia semayang seorang-seorang. Tidak dia semayang, tak ada pahala. Ada orang kan dia serentak dengan imam. Imam rokok serentak dengan imam, imam tidak serentak dengan imam. Jadi hilanglah pahala jemaah ni. Tunggu imam rokok dulu baru kita bergerak. Kemudian, dan kias atas yang tersebut, jika sama makmum dengan imam, masa qiyam tidaklah hasil fadilat berjemaah kerana melakukan perkara makruh yang menyebabkan menyalahi imam. Sepatutnya makmum adalah berdiri di belakang imam dan sekurang-kurangnya tumit makmum terbelakang sikit daripada tumit imam. Makna dia begini. Kalau kita semayang dengan imam, jangan kita sama dengan imam. Sama-sama, mesti belakang sikit. Kedudukan kita. Kita dua orang dengan imam, jangan kita dengan imam tu sama ya, dia kena belakang sikit. Kalau kita semayang dengan imam sama saja, maka apa? Maka tak dapat pahala jemaah. Berdiri. Yang kita berdiri tu sama dengan imam, tak dapat pahala jemaah. Kalau kita ikut imam tapi kita depan pada imam, batal semayang kita. Contoh katakanlah imam semayang dekat sini. Contoh imam sini. Makmum yang tepi sana jangan pergi duduk depan tu. Boleh dia duduk belakang. Makmum yang tepi tu, dia kalau duduk depan tu, dia mendahului imam. Jadi dia kena duduk belakang imam. Sebab ini dalam satu bangunan. Dalam satu bangunan tak apa. Dalam satu bangunan jangan silap. Ada ustaz mengajak, silap tuan-tuan, silap maklumat. Dia kata kalau semayang dalam masjid ada tirai, orang perempuan semayang batal. Ini fatwa yang salah sesalah-salahnya. Bukan salah sikit, salah sesalah-salahnya. Bila dhamma aja dalam masjid, mana perlu macam tu. Kalau tuan-tuan semayang di sini, ada orang semayang seorang jauh di belakang, seorang duduk belakang, dia tak mau duduk dalam ni. Semayang dia sah, cuma tak dapat pahala jemaah. Boleh lah. Yang tak bolehnya kalau tuan-tuan paku tu. Tak? Tuan-tuan paku pintu tu. Contohnya dia duduk belakang tu, tuan-tuan paku pintu tu. Tuan-tuan tak boleh pergi kat dia, dia tak boleh pergi kat tuan-tuan. Baru ikutan dia batal. Boleh lah. Tapi kalau kunci, sekadar dia pintu ditutup, dia kunci sahaja. Walaupun pintu tu bukan kaca tuan-tuan. Katakan tuan-tuan punya belakang ni papan semua, ada pintu tu tutup, dia semayang belakang. Tapi dia dengar pergerakan imam, semayang dia sah. Tirai lagi lah sah, berganda-ganda sah. Boleh lah. Jadi jangan silap tuan-tuan. Bila di tempat yang dikhususkan semayang, masjid dan surau, tak disyaratkan buka. Pasal apa? Kita dah duduk di tempat yang dikhususkan. Katakanlah tuan-tuan punya masjid ni ada satu bilik belakang tu, tapi mesti kawasan masjid lah, jangan luar masjid. Tuan-tuan punya masjid belakang tu ada satu bilik. Ada orang dia tak mau semayang sini, dia pergi duduk dalam bilik belakang tu, dia semayang seorang.
pintu dikunci, sah sembahyang dia. Sebab dalam masjid tirai berganda-ganda lah lagi sah. Kecuali pintu dia paku. Sebelum sembahyang dia paku. Dia paku batal. Pasti dia tak boleh keluar. Nah. Jadi kalau ada ustaz sebut fatwa lagu tu, salah tuan-tuan. Nanti dia akan sebut di belakang ni. Sampai jadi konflik dengan jemaah. Ada satu surau tu kecil. Surau tu kecil. Tak besar. Jadi ustaz ni mengajak kuliah muslimat. Dia beritahu kalau sembahyang berjemaah, tirai kena buka. Kalau tak, orang perempuan sembahyang batal. Orang perempuan semua pakai buka tirai tuan-tuan. Dah lah surau tu kecil, orang perempuan ramai, orang lelaki sikit. Orang lelaki pakai malu semua nak sembahyang. Sungguh tuan-tuan. Ustaz ni pun check lah dulu, betul tak kan? Takut silap. Kadang-kadang lah, saya pun kadang silap, saya betulkan balik. Saya pun silap, saya manusia tuan-tuan. Saya pun tersilap. Tapi kita kena amanah dengan ilmu. Benda salah, kita katalah salah, saya tersilap, saya betulkan balik. Penting tuan-tuan. Ni ada satu lagi, kadang-kadang ustaz silap. Tuan-tuan tahu di satu masjid di Penang lah, saya pergi mengajak di masjid tu. Masjid tu dia ada tandas. Tandas dia menghadap kiblat. Jadi tak apalah, saya pun guna je tandas tu. Satu hari saya mai, saya tengok tandas tu hancur lah, pecah habis. Saya kata kenapa bagi pecah? Ada ustaz bagi tahu tandas ni tak boleh pasal menghadap kiblat. Subhanallah. Yang tak boleh menghadap kiblat ni, tuan-tuan sembahyang di tanah lapang, menghadap kiblat ataupun membelakangkan kiblat di tanah lapang. Boleh tuan-tuan bukan dalam bangunan. Saya tak tahu macam mana ustaz tu baca hadis boleh silap tuan-tuan. Kalau tuan-tuan duduk di tanah lapang, tuan-tuan buang air besar ke air kecil ke, tuan-tuan menghadap kiblat. Kalau ada depan tuan-tuan dinding yang tingginya 2/3 hasta, lebih kurang 1 hasta lah, tuan-tuan letak kayu pacak satu dinding kan, batal ke bawah depan tuan-tuan. Sebagai apa? Macam kita panggil apa? Sutrah waktu kita sembahyang tu kan. Dinding tu walaupun tinggi 1 hasta, ni tinggi 1 hasta je depan kita, dan antara kita dengan dinding itu tak lebih daripada 3 hasta. Janganlah jauh sangat pada dinding tu. Walaupun tuan-tuan menghadap kiblat, tuan-tuan belakang kiblat, sah. Tak apa, tak berdosa. Yang ni jangan kata dinding, tandas terus. Bangunan, bila dalam bangunan tu menghadap kiblat ke, belakang kiblat ke, dia tak jadi isu menghina kiblat. Betul tak? Pasal kita duduk dalam tandas. Yang dalam hadis tu larang kita duduk di tanah lapang. Betul tak? Di tanah lapang. Sengaja kita kecil berak menghadap kiblat, haram hukum dia, seolah-olah menghina kiblat. Boleh lah? Atau membelakang. Itu pun kalau tak ada angin. Kalau ada angin, kita angin tu tiup belah kiri dan kanan. Kalau kita tak menghadap kiblat, angin tu tolak, najis kena kita. Kalau tuan-tuan berak kencing menghadap kiblat ke belakang kiblat, tak berdosa kerana ada uzur. Kalau dah ada bangunan tuan-tuan, tak ada masalah. Bangunan tu dah tutup tuan-tuan, dia tak ada dah isu tuan-tuan kencing berak menghadap kiblat, pasal itu bangunan yang dikhususkan. Tuan-tuan bayangkan tandas bila bagi hancur berapa ribu tuan-tuan nak buat. Tandas tu duk ada laki, duk ada tiga, perempuan duk ada 3, ada bilik, ada dengan tempat ambil wuduk lagi, bagi pecah semua. Berapa puluh ribu tu. Saya ingat lebih 20 ribu. Saya tengok, saya geleng kepala, macam manalah ustaz boleh keluar pandangan. Kan masjid dah rugi berapa puluh ribu. Salah tuan-tuan pandangan tu. Jadi kadang-kadang kena cek balik lah tuan-tuan. Sebelum bagi pandangan, mungkin cek balik lah kot. Cek balik lah. Satu ustaz lagi sekejap. Okay, tuan-tuan tak kenal ikut ustaz ni. Dia bagi tahu kat jemaah, dia kata ada satu je imam jugalah. Imam tu dah jadi imam selama 40 tahun lebih. Daripada tahun 80-an dan ni tak jadi imam dah lah, dah bongkok lah. Jadi disebabkan imam ni dah lama jadi imam, daripada ada gigi sampai tak ada gigi tuan-tuan. Dia bila tak ada gigi, tuan-tuan bagi gigi palsu, okey. Dia tak ada gigi, dia tak bagi gigi palsu. Arab ni kan dia ada makhraj gigi. Betul tak? Baca dia jadi lari lah pasal gigi tak ada. Tak apalah, bila imam lama lah, dia jadi imam. Daripada muda lagi okey lah, dah tua gigi tak ada, bacaan dia lari lah makhraj dia tu. Ustaz ni mai, imam tua tu jadi imam, lain tak jadilah. Ustaz ni mai, imam tu jadi imam. Ustaz tu mengikut ustaz imam tu, ustaz tu lah. Ustaz tu pun tua dah.
Saya tak pasti ustaz tu mengajak masjid tuan-tuan ke tak. Tapi saya tak boleh bagi tahu lah tuan-tuan. Rahsia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ustaz ni ikut imam ni. Lepas habis semayang maghrib, imam ni balik pasal isteri dia sakit. Dia uruskan isteri dia lah. Si isteri dia dengan mak dia kot. Macam tu lah. Mak dia tua, umur 90 100. Baru meninggal saja. Jadi dia pun balik pasal nak uruskan isteri dengan mak dia lah. Kemudian tuan-tuan, bila ustaz tu kuliah, dah habis semayang ba'diyah, ustaz tu kuliah. Ustaz tu kuliah ngajak, ustaz tu tengok imam tu balik. Ustaz tu tengok, oh imam tu balik. Bila imam tu balik je, ustaz tu kata apa? Tuan-tuan, kita ni kena semayang maghrib lain. Pasal tadi semayang maghrib dengan imam batal. Imam baca Fatihah tak betul. Dia pun pakat semayang maghrib lagi sekali. Imam tu tua pada ustaz tu berganda-ganda lah. Imam tu ingat 80 tu kot. Ustaz tu baru dalam 50-an 60-an macam tu lah. Jadi tuan-tuan, betul ke salah tuan-tuan ustaz tu buat? Ke salah? Salah lah. Sebab imam tu semayang sah. Pasal apa sah? Pasal dia tak boleh sebut. Betul tak tuan-tuan? Yang batalnya orang yang boleh sebut, macam ustaz tu lah, boleh baca elok, hampir ikut ustaz imam tu, batal lah semayang. Habis tu nak buat lagu mana? Kita dah semayang dengan imam baca tak betul, mufaraqah apa susah? Betul tak tuan-tuan? Mufaraqah. Masa imam tu baca surah, kita baca surah kita juga, baca pelan-pelan. Betul tak? Jangan duduk senyap lama-lama. Niat mufaraqah. Semayang kita sah. Imam tu semayang sah. Pasal dia bukan sengaja, dia lidah tak, dia gigi tak ada. Dan adakah semua makmum batal? Tak semua makmum batal. Kalau ada makmum yang sama dengan imam tu, betul tak? Lidah tak disebut ke, gigi tak ada ke, makmum yang macam ni juga betul. Betul tak? Semayang dia sah pasal dia ada keuzuran. Ataupun ada makmum yang baru mengaji agama kan, baru mengaji agama, tak mahir lagi, dia pun sah. Yang batalnya orang boleh baca betul, dia ikut orang yang baca tak betul, dia batal. Yang betulnya ustaz tu kena semayang sendiri. Betul tak tuan-tuan? Semayang ustaz yang batal. Bukan pergi bagi tahu. Kecil hati imam tu tuan-tuan. Bergaduh lah tuan-tuan ni pun. Yalah imam tu dah 80 lebih. Ustaz tu dalam 50 ke 60 macam tu lah. Bergaduh lah tuan-tuan ni pun. Dan ni baik dah kot, saya tak tahu. Tapi nak ceritanya kadang-kadang kita kena check balik. Kita dah check balik sebelum kita bagi pandangan, check balik, takut silap. Macam surau tu lah, surau tu kecil, semua duk buka tirai buka. Orang lelaki nak semayang jadi segan, perempuan dah ramai. Nak tengok dah susah. Pasal ustaz, orang perempuan lumrah lah. Orang perempuan ni kalau dia suka seorang ustaz, soalnya dia percaya sungguh tuan-tuan orang perempuan. Itu beza orang perempuan dengan orang lelaki tuan-tuan. Orang perempuan biasanya kalau ustaz tu pandai buat lawak sikit, caring sikit, orang perempuan dia dah suka. Ustaz tu cakap apa pun orang perempuan percaya tuan-tuan. Susah tuan-tuan nak betul balik. Itu orang perempuan ni. Betul, itu fikiran orang perempuan begitu tuan-tuan. Gitulah kemampuan tu, beza orang lelaki dengan orang perempuan. Orang lelaki ni sebenarnya dia fikiran dia luas lagi. Dia lebih matang lagi lah. Sebab tu orang perempuan kalau dia kuliah muslimat, perhatikan ustaz-ustaz yang mengajak tu biar ada ustaz yang akidah dia betul. Ada satu kes tu kuliah muslimat, ada seorang ustaz ni mengajak suka buat lawak, ambil berat pasal orang perempuan suka ustaz lagu tu. Tak apa, bagus ya. Kalau ustaz tu baik, okey lah. Caring kan, caring sikit, orang perempuan syok lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalau ustaz tu baik tak apa, ustaz ni tak betul, akidah dia sesat, dah lama mengajak, orang perempuan dah suka, baru ustaz ni kata apa? Tuan-tuan semua nak tahu tak, sebenarnya wahyu ni patutnya turun kat Sayyidina Ali, tapi Jibril ni disilap, dia bagi kat